pernah satu ketika apabila umat Islam pernah kalau kita ambil contoh di Malaysia lah, pernah terjadi ketegangan di kalangan aliran pondok dan sebagainya dengan ulama-ulama yang lebih terdedah kepada dunia luar. Mereka berselisih pandangan terhadap hukum membela dan memegang anjing sebagai contohnya, dan akhirnya berlakulah muzakarah secara baik dan sebagainya, dan ianya dapat diselesaikan pada ketika itu. Dan pada hari ini timbul lagi ketegangan disebabkan ada setengah pihak yang tidak berlapang dada dengan perkara-perkara yang seperti itu, sebagaimana yang kita selalu sebutkan bahawa di dalam negara yang mengamalkan secara umumnya mengamalkan mazhab Syafi'i sebagai mazhab induk atau mazhab rasmi di dalam negara ini, maka seharusnya mereka yang mengambil pandangan yang berbeza menghormati pandangan rasmi mazhab itu, dan tidak wajar bagi mereka untuk kita kata terlalu beria-ia sangat untuk menunjukkan perbezaan pandangan dan keterbukaan mereka di kalangan masyarakat yang begitu kuat berpegang kepada mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita boleh menghormati pandangan-pandangan dan berlapang dada seperti ini, maka insya-Allah ketegangan dan pergaduhan yang disebabkan oleh perbezaan mazhab ini insya-Allah dapat kita atasi, dan insya-Allah kita akan dapat beramal mengikut ketetapan pemerintah, dan dari sudut amalan peribadi kita bebas untuk memilih apa-apa sahaja pandangan yang nak kita pakai dalam amalan peribadi seharian kita. Tetapi dalam konteks masyarakat, kita hendaklah mengukuhkan pandangan mazhab rasmi setempat supaya tidak menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itu sedikit sejarah dan faedah berkaitan dengan pembelajaran atau pendedahan terhadap ilmu usul fiqh itu, dan untuk membezakannya di antara ilmu usul fiqh dan ilmu fiqh itu sendiri, maka kita lihat apa pandangan fuqaha ataupun ulama berkaitan dengan fiqh ataupun hukum ilmu fiqh itu sendiri, di mana fiqh dari segi bahasa Arabnya itu disebut sebagai mengetahui ataupun memahami. Al-Quran telah pun menggunakan istilah fiqh ini dalam surah Hud ayat 91, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka berkata, wahai Syu'aib, kami tidak memahami kebanyakan daripada apa yang kau katakan itu. Maka di sini istilah ma nafqahu itu dimaknakan ataupun diartikan sebagai kami tidak memahami. Maknanya fiqh, istilah fiqh itu digunakan dalam ayat ini bagi konteks makna memahami percakapan atau bahasa yang dipertuturkan oleh Nabi Allah Syuaib itu. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan tusabbihu lahu samawati as-sab'u wal ard wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum
innahu kana haliman ghafura. Pendalilannya sini kita sebut di mana Allah, kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Isra ayat 44 ini, walakin la tafqahuna tasbihahum, dan tetapi mereka kamu tidak memahami akan tasbih mereka itu. Juga ayat ini menggunakan perkataan la tafqahuna, kamu tidak memahami, kamu tidak fiqh, kamu tidak faqih tentang tasbih mereka itu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah satu kebaikan bagi dia, maka dia akan dikurniakan kefahaman mengenai agamanya. Maka di sini istilah fiqh itu yufaqqihhu fid din, iaitu difahamkan dia terhadap agamanya dengan kefahaman yang betul lah. Jadi itu dari segi bahasa yang boleh kita ambil, iaitu fiqh ini adalah mengetahui dan memahami sesuatu sama hukum atau dan sebagainya. Dari segi istilah fiqh yang kita gunakan dalam pengajian fiqh atau pengajian usul fiqh ini, fiqh adalah satu istilah yang disebut oleh para fuqaha wal ilmu bil ahkam syar'iyyah al amaliyah al muktasabah min adillatiha at tafsiliyah, iaitu kita ianya ada satu hukum, fiqh adalah mengetahui hukum, hakam syarak yang berbentuk amali atau amaliyah atau praktikal yang diusahakan atau diperolehinya secara usaha yang mendalam daripada dalil-dalil yang berbentuk terperinci lah, dalil-dalil yang tafsiliyah. Jadi takrif ini mengeluarkan daripada ilmu fiqh yang kita sebut fiqh itu seperti ilmu-ilmu yang tidak bersumberkan kepada hukum syarak, seperti ilmu-ilmu fardu kifayah yang berbagai ini, ilmu sains contohnya, ilmu matematik, geografi sebagainya, itu bukan ilmu fiqh kerana ianya tidak bersandarkan, berlandaskan kepada hukum syarak. Kemudian ia juga mengeluarkan kepada kita ilmu yang tidak bersifat amali. Contohnya seperti ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan juga ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis dan sebagainya. Ini bukan ilmu fiqh kerana ianya bukan membincangkan berkenaan praktikal atau amali perbuatan-perbuatan para mukallaf itu, tetapi ianya adalah ilmu-ilmu lain yang tidak kita sebut sebagai ilmu fiqh. Secara teorinya, ilmu yang tidak terhasil dari usaha istinbat seperti ilmu yang diambil secara langsung dari nas yang terperinci, bukan nas yang ringkas, juga tidak dianggap sebagai ilmu fiqh. Maknanya ilmu fiqh ini hendaklah satu perkara itu diambil bukan secara langsung, macam Allah sebut aqimis solah atas zarah sedikit berkaitan dengan pengertian dan secara sedikit berkaitan dengan pengertian dan secara teorinya apakah yang dimaksudkan dengan ilmu fiqh. Kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.